Yang saya muliakan Sahabul Fadilah, Tuan Imam, Ustaz kita dan seluruh barisan yang Tuan Kuasa, hadirin hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sama-sama kita rafa'kan, panjatkan rasa syukur yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segenap limpahan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang takkan mampu untuk kita menghitungnya, dan juga takkan mampu untuk kita mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah setimpal standing dengan anugerahnya. Namun di atas kelemahan, kerendahan, kehinaan kita sebagai hamba-Nya, tetaplah kita berusaha untuk kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Kerana untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur ini adalah satu maqam yang tak mudah sebenarnya. Menyuturkan syukur itu mudah, tapi untuk mencapai hakikat orang-orang yang syakirin ini taklah begitu mudah. Memerlukan banyak proses sebenarnya, memerlukan banyak fasa. Atas saya yang bercakap ni pun belumlah tentu benar-benar menjadi hamba Allah yang bersyukur sebenarnya. Alhamdulillah, pertama juga saya ucap terima kasih kepada pihak surau yang sudi memberi ruang untuk saya hadir di surau ni. Hadir tu senanglah kan, tapi nak bercakap ni kan, kerana untuk memberi tausiah ataupun memberikan pesanan ini adalah satu perkara yang bagi sebagian orang mungkin anggap benda tu biasalah dan simple, tapi jika kita amati ia adalah satu amanah yang besar, satu bebanan sebenarnya. Apatah lagi kita hidup di alam atau zaman yang penuh cabaran, penuh dengan rintangan, yang kita tahu cabaran yang berlaku di akhir zaman ini ia berlaku kepada semua orang. Fitnah-fitnah yang berlaku dalam kehidupan kita ini ia terkena pada semua orang. Kalau dahulu kita lihat sesuatu perkara yang buruk itu bukanlah tak ada, tapi jarang dan kurang kedengarannya, tempiasnya itu kepada orang agama. Tapi akhir-akhir ini institusi agama itu, tak kira lah, bukan maksud saya di segi jabatan agama, tak, maksudnya semua kaitan dengan agama, termasuklah asatizah, ustaz kau, hatta mungkin kalau bahasa yang lebih nampak apa nama dia, tok guru kau, tak kira lah siapa pun, kelihatannya dengan kehidupan kita di akhir zaman ni semuanya hampir sudah goyah. Ini perkara-perkara yang kita semua perlu ambil iktibar bersama. Pengusi minta saya kenalkan diri. Nama saya tadi pengusi sebut Piu Hisham. Nama saya Muhsin. Muhsin bin Ahmad. Saya sebenarnya baru dapat baby ni tuan-tuan. Jadi mata pun tak pernah betul, malam tak pernah cukup tidur kan. Saya namakan anak saya Muhammad, Muhammad bin Muhsin. Anak sulung lelaki tapi anak kelima, dan mungkin anak terakhir. Sebab rumah saya alhamdulillah ini anak kelima, tapi sebab dah 4 kali operation, jadi doktor buat keputusan untuk tak membolehkan lagi dah untuk dia meneruskan kandungan. Agak risikolah, 4 kali dah. So, anak saya yang pertama dulu lahir di Mesir, yang kedua, ketiga tu dia kembar. Jadi itu pun kena operate. Start pada tu doktor dah tak berisiko sebenarnya, sebab dia terpaksa operate yang kedua tu sebab dia jarak dekat tapi kembar. So terpaksa bersalin awal juga. Ya alhamdulillah. Syukur tu alhamdulillah. Dan saya lahir tadi saya sebut, saya adik abang saya mengajar sini, Ustaz Ridha. Jadi dia di Putrajaya lah. Saya adik bongsu beliau lah. Tapi orang kata suara kami sama tuan. Yang banyak orang kata sama suara, Allah alam. Jadi saya
membesar di Negeri Sembilan, dan saya belajar, ada merantau sikitlah. Saya pergi ke Kedah, dan saya balik Negeri Sembilan ambil Islam, dan kemudian saya pergi ke Mesir, alhamdulillah. Dan sekarang ni saya menetap di setakat ni lah, rumah sementara di Hulu Langat, rumah sementara di dunia, rumah yang kekal di alam barzakh kan. Jadi setakat ni duduk di Hulu Langat. Saya menguruskan ada resort di sana, tapi PKP ni tak berapa rancak sangatlah. Alhamdulillah, saya duduk di Selangor ni baru sebenarnya, dalam 4-5 tahun ni, tak sampai kot, sekitar gitulah. Baik. Hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bercakap, saya tengok surau ni, surau Al-Amin. Masya-Allah. Surau yang mungkin saya nak bercakap ni apa yang ada di sekitar kita lah. Pagi ni santai-santai ya. Al-Amin adalah satu gelaran yang besar. Kita semua tahu, betul tak? Al-Amin. Bahkan itulah gelaran yang diberikan kepada junjungan teragung kekasih kita Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda menjadi rasul. Betul tak? Ingat tak? Bagaimana baginda memberikan buah fikiran tentang perletakan Hajarul Aswad. Betul kan cerita tu kan? Jadi menunjukkan sikap Al-Amin ini diiktiraf oleh orang yang tak beriman kepada Allah pun, maksudnya yang kufur. Tapi nak kata panggilan Al-Amin tu, ia boleh pakai kepada semua orang, hatta yang tak beriman. Of course kalau bercakap orang beriman, lagilah kan, lebihlah dia punya penekanan itu. Tapi nak sebutnya kepada orang yang kufur, atau bahasa hari ni duk isu istilah kafir lah apa semua hari ni kan. Apalah, sebenarnya tak perlu dipolemikkan sangat isu-isu begini. Saya baca Dr. Yusuf Qaradawi tulis lama dah berkaitan dengan khitabul mukmin ni, atau ucapan orang beriman ni di akhir ni. Bukan hari ni pun tuan-tuan, sebenarnya perbahasan nak panggil kafir ke non muslim lama dah ulama bahas benda-benda begini. Cuma kadang-kadang kita ni sentimen, yalah, mungkin saya punya pandangan pun tak tepat, orang lain punya pandangan betul. Cuma saya nakalkan apa yang ditulis oleh Syekh Qaradawi. Antaranya beliau memang tidak begitu cenderung untuk membawa pendekatan-pendekatan yang keras kepada kehidupan zaman sekarang, kerana yalah, sebab itu kita sudah hidup di zaman lebih aulamah, globalisasi. Semua orang tengok apa kita buat. Sebab itu pendekatan cara hidup Muslim di negara yang berbilang kaum dengan pendekatan dengan negara yang minoriti Muslim lain, ini semua kena ambil kira dalam kehidupan konteks hari ini. So Syekh Qaradawi dia tulis lama dah tentang memanggil orang bukan Islam ni dengan ungkapan non-Muslim atau bukan Islam. Tapi bukanlah nak katanya tak boleh panggil kafir, boleh, tak masalah. Quran panggil kafirun pun. Cuma itu adalah pendekatan saja. Taklah menjadikan akidah kita goyah kalau panggil orang kafir itu non-Muslim, tak. Kita tetap teguh keimanan, ketakwaan kita. Terbaru semalam saya tengok, saya tak sempat baca detail isu bersihkan kuil tu kan. Kan tengah duk panas sekarang kan. Duk ada siasatan lah apalah. Saya pun tak sempat follow sangat kan. Tapi semalam sahabat kami kongsikan satu pandangan. Saya tak sempat baca sebab panjang, tengah malam kat 12 baru buka. Baca tak larat dah. Tapi saya dapat nampak komen-komen tu. Sebahagian masyayikh, pandangan ni dikeluarkan oleh masyayikh Al-Azhar. Nampaknya lah pandangan tu macam agak lunak sikit isu bersihkan kuil ni. Tapi saya tak boleh nak cerita kat tuan-tuan lah sebab saya tak baca detail. Tapi saya cuma komen tu sebab saya tengok daripada apa yang reaction daripada komentar, komen-komen daripada orang yang baca tu kan. Sebab nampak dia orang, sebab kan ada ustaz yang agak mungkin betul juga untuk berkeras pada isu tu kan, tapi ini lebih kepada soal ijtihad lah barangkali. Dan kita tak boleh nak kata kalau orang yang agak lunak tu goyah akidahnya, kerana mungkin mereka melihat perspektif yang lain. Dan sebab tu saya tak boleh nak share detail, saya tak baca.
Kalau ada kesempatan nanti saya baca, tuan-tuan boleh tengok, mungkin akan viral nanti. Tapi itu pandangan daripada bukan Syekhul Azhar, tapi antara ulama Azhar, guru kami Syekh Said Shaltut. Tak apalah, itu isu-isu hari ni. Tapi saya nak sentuh satu dua perkara yang mungkin berkait rapat dengan Al-Amin ni, kerana kita lihat di akhir-akhir ini soal amanah ini atau kejujuran ini, macam kita sebut, ia sudah wallahu alam, mungkin saya cakap pada diri saya sendirilah, mungkin pada tuan-tuan tak, tapi pada saya sendiri, untuk kita sama-sama renung tahap kejujuran soal amanah yang ada dalam diri kita. Sebab itu kalau kita lihat dalam konteks kenegaraan, terutamanya dalam struktur pemerintahan negara, apabila pemilihan berlaku, atau kita sebut dalam hari ini pilihan raya lah, Allah Ta'ala tidak meletakkan ketakwaan, Allah tidak meletakkan kealiman seseorang, Allah Ta'ala tidak meletakkan kezuhudan ataupun kalau kesalehan seseorang untuk menjadi pemerintah atau pemimpin. Allah menyebut apa dalam Al-Quran? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Saya bukan nak bincang fik siasah begini kan, cuma sebab nama surah ni Al-Amin, Allah kata inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang khaira, yang terbaik, man istajarta, yang kamu lantik menjadi istajarta, yang menyerahkan urusan kamu kepada siapa dia? Al-Qawi, yang kuat. Kuat di segi, of course, fizikal dia bagus, otak dia kuat. Kalau bahasa ini apa? Karisma. Dari segi keterampilannya, taklah dia tu lembek, taklah dia tu cakap pun tak berapa nak betul, cakap mesti orang semua faham kan, qawi. Dan yang kedua Allah sebut Al-Amin. Ini saya nak sebut surah ni Al-Amin ni kan. Jadi dua, Al-Qawi, Al-Amin. Nak sebut bahawa Al-Amin ini adalah satu gelaran, satu kita kata maksud darjat, satu orang kata apa, sandaran kepada sesuatu itu, seorang itu yang amat besar. Itu saya dan kita semua berdoa menjadi orang yang benar-benar Al-Amin. Walaupun kita tahu tahap amin kita ini taklah setanding amin siapa? Sahabat Nabi Huzaifah, betul? Huzaifah Al-Yamani, kalau salah tolong betulkan saya. Aminul ummah kan, Huzaifah Al-Yamani, yang begitu amanah. Huzaifah ni iaitu orang yang paling amanah menjaga rahsia kan. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita bercakap soal amanah hari ini, dengan apa yang berlaku di sekeliling kita lewat ini, agak menakutkan. Bermula daripada orang atas, tak kira lah, saya tak nak sebut lah, tuan-tuan pun tahu institusi mana-mana hari ini. Tapi bukan ia berlaku hari ini, telah membarah sekian lama. Dan saya pun tak nak cakap soal kerajaan mana, bukan itu. Itu lantak, itu masing-masing punya isu. Tak, kita ketepikan semua. Tapi kita bercakap soal nilai kehidupan yang sedikit demi sedikit sudah roboh benteng kejujuran ataupun kita kata ketelusan dalam nilai kehidupan. Sehingga yang saya sebut tadi, bukan nak kata daripada tak kira lah pihak berkuasa ke, pemerintah ke, hatta sehingga kepada orang yang memegang jawatan agama. Minta maaf kita sebut. Jawatan agama ni tak kira lah, hatta ni saya yang bercakap ni pun tidak terlepas dengan ancaman rapuhnya nilai kejujuran. Itu maksudnya. Hadirin yang dirahmati, ini sesuatu yang amat menakutkan sebenarnya. Mungkin kita rasa macam, alah ustaz, kita duduk ni habis kelas subuh lagi penuh tercanai, si lemak sesat. Kita mungkin melihat sudut kehidupan circle kita yang tak begitu terkesan.
Tapi tuan-tuan, semalam ke bila? Kemarin yang budak 28 tahun pergi sembelih mak dia tu, kan? 2 bulan lepas kalau tak silap saya, di Kedah macam tu juga, sembelih juga, kan? Sembelih mak, keluar dari rumah kena lenyek dengan trailer. Betul tak? Tuan-tuan, ini kita tak apa berlaku, qad kan, telah berlaku pun, kan? Tapi kalau balik pada dipanggil apa, akar sesuatu perkara itu, tengok siasatan polis setakat 2-3 artikel ataupun news yang kita baca, semua kata dadah, kan? Dadah, kan? Saya tak adalah pengalaman hisap dadah, kan? Tapi adalah juga pengalaman dekat dengan kawan-kawan, kenalan yang hisap dadah, kan? Ada tuan, saya tanya. Tapi tuan-tuan memang mungkin kalau kita nak bincang macam ni nampak serius, nampak menakutkan, tapi ia betul. Kerana yang pertama, saya bukan ada dadah, tapi maknanya begitu perlunya. Kalau dadah yang paling dahsyat lagi ni apa? Syabu lah, ais ni, yang paling, sebab tu dia tak kira, dia tak peduli, dia sembelih, mak ke ayah ke tak peduli, ais ni memang dahsyat, tuan. Tapi saya nak sebutnya, bagaimana benda ni, dadah ni, sampai bila nak bertaburan dekat negara kita ni? Tak bila, tuan. Masa pun 2 bulan lepas kata saya, ada viral di Sabah, seorang ibu yang menyara 9 orang anaknya yang dijatuhi hukuman gantung. Tuan ingat tak? Ada viral TikTok masa tu, yang viral video masa tu, yang lembek badan dia keluar daripada mahkamah bila mahkamah jatuhkan hukuman gantung. Sebab apa? Ingat dadah. Tak ingat? Kita tak ingat? Tak apalah hukuman gantung kepada penyadar dadah, wajar-wajar sahaja. Soalannya, orang yang bagi dadah pada ibu tu kena tak? Ni dia adalah seorang ibu yang menyara 9 orang anak kena gantung. Dan kita pun tahu dia nakkan duit daripada edah dadah tu untuk apa? Untuk sara anaknya. Yalah, tak usah ceritalah bab halal haram tu, tentu kita tahulah, fahamlah hukumnya. Tapi kerana dia perlu untuk dapatkan hasil tu. Tapi orang yang bagi pada dia dadah tu untuk apa? Takat dia katalah kita ambil lah, dia mungkin dapatlah 10-20 ribu. Hak yang bagi pada dia tu tak berjuta, tak berbilion, tuan-tuan. Tapi yang kena tangkap kawan tu, kena gantung hak atas. Allah alam lah, kita harapkan tangkap jugalah, tapi taklah nampak macam tu. Allah alam lah, kan? Saya nak sebut, inilah benda-benda yang makin hari makin membara. Sebab tu institusi yang paling kita harapkan di negara yang kita cintai ini, yang menjaga soal, maknanya menjadi benteng untuk menghalang kerosakan demi kerosakan yang masuk. Kalaulah institusi itu telah pun rapuh, entah apa akan jadi. Saya tengok di Instagram, apa nama dia, Amin Idris, kan? Amin Idris yang TV apa, pengacara, kan? Dia buat survey, kan? Dan apakah apa pandangan anda kepada SPRM? Ada 1, 2, 3, 4 ABCD tu, percaya tak percaya. Majoriti, tuan, tak ada yang meletakkan kepercayaan yang kuat lagi dah. Tuan, bayangkan. Saya sebut inilah nilai kejujuran amanah yang bila sudah rapuh daripada hidup kita, tak ada nilai. Itu dari segi diri kita. Tapi kesannya tu, kesan, nak bincang ni kesan ni. Oh tuan-tuan, kita akan lihat kerosakan demi kerosakan. Sebelumnya itu isu apa? Banjir. Itu Haji sebut. Saya wallahualam lah, sekadar ilmu yang saya tengok, ilmu, bukan saya tak ada ilmu pun dalam ilmu apa nama dia, geografi bumi ni, saya tak ada ilmu lah. Tapi takat atas perbincangan, bacaan dan juga pandangan-pandangan yang kita tengok, sejujurnya kalau saya tengok di Hulu Langat dan beberapa tempat baru ni banjir, wallahualam taklah begitu nampak berpunca daripada pembelakan. Kalau di situlah
Memang kita tak nafikan limpahan hujan yang begitu dahsyat baru-baru ni, dengan monsun apa semua tu kan. Tetapi ada tapi dia tu kan. Tetapi pada sebahagian tempat juga tidak dapat dinafikan pembalakan yang melampau ataupun yang haram ini juga menyumbang kepada banjir yang teruk. Maksudnya ada tempat memang nak banjir-banjir lah, tapi ada tempat memang banjir juga, tapi tak dinafikan memang pembalakan juga jadi punca. Iyalah kalau dah sampai kayu balak kena potong sampai depan rumah, ni mai ke mana? Dia tulis tajam sungguh hujan kali ni sampai potong habis kayu balak. So faham tak? Dahulu sebelum ni kita dikejutkan isu apa? Kartel daging, tak ingat? Senyap lah. Saya sebut banyak tempat saya kata, antara isu yang saya geram yang memang nampak depan-depan, betul ingat tak? Yang isu Eddie Kana, ingat tak? Scammer tu, ingat tak? Baru ni 2 tahun, tak sampai 2 tahun dalam Covid ni lah itu kan, awal Covid tu. Tak mana pergi. Kita jadi sampai naik, tak tahulah bingung ke bengong ke tak tahu Saya benda yang terang-terang telah jelas lenyap macam tu je. Entah apa nak jadi. Apa nak jadi sebenarnya dengan sistem negara kita ni? Apa nak jadi? Kalau kita fikir gunung balik sebenarnya apa nak jadi? Itu sekarang tuan-tuan, 10, 20, 30 tahun mendatang apa akan jadi? Sebab tu saya sebut tadi, jangankan kata daripada peringkat pihak berkuasa tersebut, sehingga institusi agama ni, Tok Imam, Tok Bilal, Ustaz, wal'iyadzubillah pun terjebak juga. Tak berapa hari Covid baru ni, pengurusan jenazah pun ada rasuah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi apa? Sampai nak urus orang mati pun nak komisen. Jadi apa tuan-tuan agama ni? Berat tuan-tuan, berat. Ketirisan nilai iman dan takwa sudah habis. Tak ada apa. Sebab tu kalau nak sebut tadi, mungkin nampak macam kita nak angkat orang lain ke tak. Tapi kalau tengok pada ayat tu, sebenarnya memang tak mensyaratkan soal orang tu soleh ke tak soleh. Hatta nak sebut kalau soal integriti, soal amanah ni memang boleh dimiliki oleh orang yang tak beriman kepada Allah pun boleh berlaku. Dan itu berlaku pun dalam dunia kita hari ni. Banyak negara yang tak beriman kepada Allah pun lebih tinggi integriti. Kau tentu tak setuju? Saya ingat orang Bangi ni lebih banyak dia punya knowledge tentang dunia luar. Pergi negara Europe, pergi macam-macam negara. Tak payah jauh lah, jiran kita Singapura je lah. Walaupun taklah kita nafikan kerosakan di sana pun tak kurang juga, banyak kehidupan yang bebas apa semua. Tapi integriti, soal kejujuran dalam pentadbiran. Tapi di negara kita yang masjid surau ni tak larang nak kira berapa banyak jabatan agama, Masya Allah, Tabarakallah, tapi tak tahu di mana lompongnya nilai kehidupan. Rapuh tuan-tuan. Semua lapangan macam hari ni orang kata tak ada bidang ataupun lapangan yang tak terpalit dengan ilmu rasuah. Macam seolah-olah tak ada. Semua nak kena ada. Dan dengan istilah-istilah macam-macam lah, komisen lah, apa benda macam. Tuan-tuan, saya tak tahu. Wal'iyadzubillah, kalau itu pun terkena kepada orang yang ahlul ibadah datang masjid surau hari-hari, boleh jadi tak tuan? Boleh jadi tak? Boleh. Ustaz lah bercakap, dia pun boleh kena. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebab itu hadis ataupun ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua berkaitan dengan dosa-dosa yang melibatkan hak awam ini jauh lebih dahsyat daripada dosa peribadi. Tapi kebanyakan kita tak berapa nak bincang isu-isu itu. Lebih banyak bincang isu hari ini kalau buka YouTube, Dajjal lah, Imam Mahdi lah,
kiamat, betul lah, itu semua ada dalam apa nama dia, Kitabul Malahim, tanda-tanda akhir zaman, taklah kita ketepikan. Cuma itu benda-benda yang tak nampak, bincanglah isu yang nampak ni. Itu orang bincang isu tak patut SOP lah. Hatu. Yang tak patut SOP ni kita semua, orang atas-atas semua patut SOP belaka. Kan? Tapi hadirin yang dirahmati Allah, ini sangat menakutkan sebenarnya. Saya tak tahulah nak kata. Punyalah jadi celaru kehidupan hari ini. Semua nak lepas dengan elemen begini. Sebab itu saya nak berkongsi pada tuan-tuan yang dirahmati Allah sebelum saya mengakhiri ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebut dalam Al-Quran ayat yang semua orang kita selalu dengar. Allah kata apa? Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya nak quote ini just sebagai last. Ini juga kalau kita buka dalam kebanyakan perbahasan kitab-kitab solat, ayat ini takkan diketepikan. Kerana dengan jelas Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, memberi ramuan, memberi satu message yang begitu jelas kepada kita semua bahawa benteng protection kita untuk terselamat daripada kemungkaran ini, Allah jelas menyebut wa aqimis solah. Ini tuan-tuan. Mungkin orang kata, Ustaz, oh itu beda peribadi sama saya. Tuan-tuan, kita bercakap dalam konteks kita orang Islam, tuan-tuan. Inilah dia benteng yang paling utuh, iaitu pembinaan jati diri daripada seseorang hamba Allah itu. Dia berhadapan dengan Tuhannya dengan nilai seorang yang benar-benar hamba, iaitu ketika dia mendirikan solat. Saya kena sebut benda ni. Solat ni kita semua buat. Kawan-kawan kita yang tak datang surau pun dia solat di rumah, mudah-mudahan insya-Allah. Walaupun kalau ikut statistik tuan-tuan, ketika sebelum Covid dulu saya terlibat dengan kerajaan Negeri Sembilan, kita berduduk berapa puluh orang ustaz-ustaz asatidah di sana, ada buat kajian bancian lapangan kepada penduduk Negeri Sembilan. Majoriti kalau di sana lah, tapi saya ingat bancian tu tak lari jauh dengan negeri-negeri lain. Kedapatannya majoriti umat Islam di Malaysia ni lebih ramai tak solat daripada solat sebenarnya. Pun yang solat tu pun ada kategori, yang solat 5 waktu ke, 3 waktu ke, 2 waktu, ada yang solat 1 waktu sehari pun ada, macam-macam. Ada yang jenis solat Jumaat saja dia buat, solat dia tak buat, ada juga macam-macam. Tapi nak sebutnya ramai orang tak solat sebenarnya. Tapi tak apalah, tu yang kita kita cerita yang orang solat. Kita yang solat ni, hadirin yang dirahmati dimuliakan Allah Taala. Yang tak solat tu satu hal lah. Itu lagi, kita tengok kalau tak solat lagi tak usah cerita lah. Ni yang solat ni pun, yang kita yang solat subuh, maghrib, isyak, agak-agak sampai level yang betul-betul kita ini wa aqimis salah, iaitu mendirikan solat. Itu solat dia. Solat kita semua buat. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada, alhamdulillah, tak ada yang miss. Tapi bila kita review balik, kita check balik, solat saya ni, kita semua ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebenarnya sampai atau tidak kepada hakikat muqimis salat, orang yang benar-benar mendirikan salat. Itu solat dia. Bermula kita Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Agak-agaklah kita persembahkan ibadah kita kepada Allah itu sampai tak pada apa yang Allah sebut aqimis salah, dirikan salat, atau kita hanya menunaikan salat, atau hanya melaksanakan salat. Itu semua kan istilah tu boleh pakai, tapi Al-Quran tak guna istilah menunaikan, melaksanakan. Al-Quran memilih perkataan aqimis salah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Nampak kan? Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikan aku muqimas salah, orang yang mendirikan salat. Allah tak guna, ya Allah, jadikan aku orang yang muaddis salah, orang yang menunaikan salat.
tapi mendirikan. Istilah penting untuk kena faham. Bila sebut mendirikan, buka antaranya Munyatul Musalli, kitab basic Syekh Daud Fatani. Saya banyak mengajar kitab tu. Buka awal-awal. Macam mana Syekh Daud Fatani bahas. Bila mana sebut tentang mendirikan salat ni, itulah sebenarnya tuntutan yang kita kena pergi ke arah itu. Sebab solat semua orang buat. Tapi bila sebut mendirikan, ini tidak semua orang buat. Tak semua orang buat. Hatta ustaz-ustaz pun tak belum tentu buat ini. Mungkin saya pun belum tentu sampai. Segi rukunnya, sunnah-sunnahnya, penghayatannya. Kalau tengok Syekh Daud Fatani sebut dengan tadarru'nya, dengan takhasyu'nya, dengan tazakkurnya, dengan tafakkurnya. Oh, tuan-tuan. Sebab saya nak sebut tu terbalik pada ayat wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebab itu kita kata kalau orang yang salat ni tapi masih naudzubillah terlibat dengan apa? Penipuan, tak amanah, semualah soal pecah amanah apa semua. Tapi dia salat. Tapi kita tak adalah kata kalau macam tu tak payah solatlah Ustaz. Tak, kita tak kata macam tu. Solat itu lebih baik daripada tak solat. Cuma kalau kita sekadar rasa solat kita itu telah memadai, hak tu yang bagi saya tak betul. Maknanya saya yang kita semua ni yang solat hari-hari ni, jangan pernah rasa berpuas hati dengan ibadah kita. Itu poin dia. Jangan pernah rasa. Kena rasa sentiasa tak cukup, tak betul. Sebab itu lepas solat kita minta apa kepada Allah? Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Kita minta apa? Ya Allah, terimalah solat kami. Sebab kita tahu solat kita banyak kecacatan, tuan-tuan. Tapi kalau ada orang, saya okey dah Ustaz. Habis. Saya yang taklah pandai, berertilah sikit-sikit bahasa Arab ni pun tak tahulah takat mana ibadah saya di sisi Allah. Syekh Daud Fatani antaranya menukilkan perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada mukadimah kitabnya itu. Dia cerita apa? Bagaimana analogi perumpamaan dia bawa bagi orang yang solat ni atau beribadah kepada Allah ni, kalau dia buat tak bersungguh-sungguh atau buat ala kadar ni, semacam seorang rakyat dibawa hadiah kepada seorang raja. Dulu raja, zaman dulu lah, antara hadiah yang berkualiti apa dia? Bawa hamba, bawa khadam. Zaman dulu bawa khadam untuk apa? Khidmat kepada sultan, raja. Dululah zaman waktu-waktu tahun tu kan. So Imam Ghazali kata apa? Antara analogi perumpamaan orang yang ibadah tak bagus ni, tapi dia solat, dia bawa hadiah kepada raja ni apa? Mayat manusia yang mati. Dia bagi hadiah, tapi yang langsung tak ada function. Nak buat apa? Bawa orang tapi mati, tak ada guna. Kemudian dia sebutlah, okey, kalau yang bagus sikit bawa orang juga tapi cacat, tangan sebelah tak ada. Hak tu kalau solat tapi tak berkualiti. Solat adalah bagusnya, tapi kalau solat tapi langsung tak ada nilai, bawa juga ibadah sembah kepada Allah Taala. Ni aku solat ya Allah, tapi zero. Semacam seorang yang bawa satu hadiah berupa mayat ataupun orang yang dah mati, serahkan kepada raja. Tak cukup dengan tu, Imam Ghazali kata apa? Itu bukan sekadar hadiah, bahkan ia adalah penghinaan kepada raja tersebut. Jadi nak gambarkan orang yang kalau solat ni sekadar nak buat solat, sekadar solat je, dia bukan sebenarnya untuk mempersembahkan ibadah, untuk beribadah, bahkan sebenarnya dia macam menghina Tuhan. Why? Dia kata kerana kalau kita berhadapan dengan makhluk ni, kita sama saya berdepan dengan tuan-tuan, saya cakap elok-elok, dengan bahasa yang elok, tapi ceramah ni apa sikit lah bagi orang yang ngantuk. Kalau lembut sangat tak kan, saya cakap seorang-seorang kan. Maknanya kita cakap dengan orang dengan bahasa yang santun, kita jumpa dengan orang yang ada kedudukan, kita cakap dengan panggilan yang bagus kan. Kalau datuk, tan sri, puan sri kan, tak apalah, itu baguslah kesantunan. Lalu bagaimana kita dengan Tuhan? Allahu Akbar. Ada orang baca tuan-tuan Fatihah ni 10 saat.
Saya taklah pandai, tapi takat-takat kadang-kadang orang panggil berkongsi ilmu solat ni, kita baca kitab-kitab tuan-tuan. Kalau kita ibadah ni tuan-tuan, saya sebut solat lah khususnya, kita buat tapi kita buat ala kadar tuan. Macam lah, tapi tak perlulah guna perkataan tu, tapi macam seolah-olah baik tak payah buat, dia macam tu. Tapi tak adalah kita kata macam tu. Solat je lah kan. Nak katanya tuan-tuan baca Fatihah 10 saat ni macam mana? Mana makhrajnya, mana sifat hurufnya, mana panjang pendeknya, mana waqaf ibtidaknya, lentuhnya. Kalau solat subuh tak sampai seminit pun ada orang buat, solat benda. Sebab tu dulu bila ada isu solat tarawih mula di Indonesia yang 23 rakaat 7 minit tu kan, lantak dia lah tu. Tiba-tiba ada satu negeri, saya tak sebut lah negeri tu, takut negeri tuan-tuan pula kan, ada juga buat macam tu, siap keluar statement, kami ikut semua rukun-rukun. Tuan-tuan, solat ni dia bukan sekadar rukun, dia ada dia punya SOP dia, betul tak? SOP dia. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Bukan Nabi kata kamu ikut rukun saja, tak, tapi solat mesti sama, tiru macam aku solat. So bukan sekadar nak ikut rukun semata-mata. Betul rukun itu memang asasnya tak nafikan, tapi dia ada SOP dia. Dan kita ibadah ni, solat ni dia satu ibadah yang tak berat tau. Sebab solat ni kalau kita kaji dia tak berat. Dia tak macam haji. Haji berat tak? Berat tuan. Orang miskin boleh pergi haji tak? Mana pergi haji? Orang sponsor orang miskin pergi haji ni pun sebenarnya tak sampai maqasid haji. Sebab walaupun haji tu sah lah, sebab orang pergi haji ni dia mesti apa? Dengan dia punya duit sendiri, betul tak? Sebab tu Allah kata man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu. Orang tak mampu tak payah pergi, tapi kalau dia orang sponsor pergilah. Kan, bukanlah kata tak payah pergi. Cuma nak katanya kalau dia tak pergi sekalipun sampai mati, tak berdosa apa, sebab dia ada bebanan, susah. Lepas tu lama, kesihatan mesti ada, mesti bagus. Tapi solat ataupun puasa pun susah. So orang tak mampu, sakit, tak payah puasa, boleh ganti kemudian kan. Solat boleh tak? Ada tak excuse solat? Bila waktu boleh excuse solat? Bila? Ada tak waktu yang kita boleh tak solat? Boleh tak? Tidur mati tu bukan tu excuse. Kan memang tak sedar langsung lah. Tak ada. Kan? Solat tak ada langsung boleh excuse. Mana boleh? Lepas tu yang baru ni banjir. Saya sebut. Orang semua dah banjir, pergi surau saja. Sebagian surau masjid ni PPS je kan. Sembahyang subuh tak solat. Ni rumah dah tenggelam air ni. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Oh, saya punya kain plekat tinggal baju Melayu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni tuan-tuan. Bahana akhir zaman. Kita tak nak, tak gamak lah kata bengong ke jahil ke apa kan. Dah lah musibah kan, tak sampai hati apa. Itu kata padan sajalah Allah bagi macam tu. Kan? Kereta saya tenggelam pun padan juga lah Allah nak bagi. Adalah benda-benda yang kita fikir sendiri, kelemahan kita. Tak apalah, terima kan. Tapi maknanya tak ada satu ruang dalam hidup kita ni boleh digugurkan solat tu. Mana boleh? Nak sebutnya bahawa solat langsung tak boleh digugurkan. Apa keadaan? Kan? Duk hospital tu, kita pergi tengok hospital. Ramai orang solat ke, ramai orang tak solat, sakit. Hak yang sedar ni. Kan, makcik-makcik tu sebagiannya tak solat. Ngaji tak solat tu, tak larat lah. Nanti balik rumah makcik solat lah. Tapi bawakan bihun sup, habis pula telat. Kan? Tak solat. Kan semua lah sebahagian. Padahal waktu sakit tu lah waktu paling dekat kita nak berdamping dengan Allah Ta'ala. Kita nak baiki diri kita. Tapi tak. Nak sebutnya solat ni benda mudah tu. Taklah susah. Sebab tu Allah tak bagi kita gugurkan macam mana pun. Tapi dia ringkas, dia maksudnya dia simple, tapi kena buat sehabis baik. Mana ada orang solat zuhur 2 jam? Tak ada. Orang tak pernah solat subuh lebih daripada setengah jam. Tak pernah. Nabi saja yang buat kan, subuh panjang. Kita mana ada kan, habis 20 minit subuh tu pun panjang sangat tu kan. Ada orang baca solat subuh ni 10 minit pun tak sampai kan, 5 minit tu pun panjang lah kalau semasa orang. Tapi nak sebutnya tuan-tuan sebagai kesimpulan bahawa itulah senjata paling ampuh untuk kita sebenarnya. Yang mungkin bagi sebagian orang remeh, simple, tapi tuan-tuan, bila solat ini tak didirikan seperti mana yang dituntut oleh agama, sebab itu kita melihat
sedikit demi sedikit kehancuran depan mata kita. Bermula tak kira lah siapa pun dia, tak kira lah apa jawatan dia, ustaz ke pakai serban besar mana sekalipun, tuan-tuan tengok solat dia. Saya cakap tu terang, saya bukan kata solat saya solat terbaik tau, saya tak, solat saya banyak kecacatan kekurangan, tapi nak sebutnya kita sentiasa belajar dan hayati di mana kecacatan kekurangan ibadah kita. Kerana itu yang disebut oleh Allah Ta'ala, bukan jaminan ustaz saya, tak. Allah sendiri sebut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau ramuan yang Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, kita ambil remeh, kita rasa benda tu simple, takat-takat buat ala kadar pun tak apalah janji solat. Tuan-tuan, demikianlah terhakisnya nilai kehidupan sedikit demi sedikit. Sebab itu tuan-tuan tengoklah mana ibadah yang diminta oleh para anbiya dahulu untuk keturunannya, antaranya doa Nabi Ibrahim tu, solat je. Ya Allah, jadikan aku dan zuriat keturunan aku orang yang mendirikan solat. Dia tak kata orang yang bersedekah, orang yang baca Quran, orang tak. Walaupun semua tu akan mengikutlah di solat. Kekuatan kita ni. Tapi kalau solat tak menjadi isu utama, menjadi satu kata apa, timbangan yang selalu kita fikir dalam hidup ni, kita akan lihat kerosakan demi kerosakan. Tak usah cerita Ustaz, dia dah hitam, Ustaz takkan nak. Bukan soal dah hitam ni digesek kat dinding belakang ni kan hitam. Pergi gesek belakang kuali pun boleh hitam. Minta maaf lah aku sebab dia dah hitam. Ni nak sebutnya bukan itu nilainya. Nilainya pada penghayatannya. Erti sebenar solat, kita bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita baca, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Apa yang kita baca sebenarnya? Apa yang kita declare kepada Tuhan? Ini benda-benda yang mesti kita koreksi bersama, muhasabah bersama. Jadi mudah-mudahan sedikit tausiah untuk diri saya khususnya, dan kita semua, untuk kita renung sebenarnya di mana nilai ibadah kita di sisi Allah Ta'ala. Kita tidak mahu seperti apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang disebut tentang orang yang hanya sekadar menghadiahkan mayat kepada seorang raja. Kita tak mahu macam tu, tuan. Kita nak hadiahkan seindah-indah hadiah kepada Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala ni langsung tak berhajat, Allah tak berhajat. Nahnu narzuquk, Allah kata, kami bagi rezeki, kami tak minta apa-apa pada kamu. Kan mana kita ni ibadah ke tak ibadah kepada Allah, Allah tak berkurangan, tak ada kecil hati langsung. Bukan macam kita kan, bila happy birthday kita orang tak bagi hadiah, tak ada siapa nak bagi hadiah kat aku. Itu kita, Allah tak. Tapi hakikatnya kita memang dituntut untuk mempersembahkan hadiah yang terbaik kepada Allah Ta'ala, kerana itu tuntutannya, dan sebagai benteng kehidupan kita untuk sejahtera hidup dunia, apatah lagi di akhirat. Panjang cerita lagi kalau nak kita hurai ayat dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, kan, panjang ceritanya. Tapi mudah-mudahan sedikit peringatan ni untuk diri saya khususnya, sama-sama kita baiki diri kita, tuan-tuan, untuk keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Dan of course Allah sebut wa'mur ahlaka wastabir 'alaiha. Ingat, jangan lupa pesan kepada keluarga kita, tuan-tuan, tentang solat juga. Wa'mur ahlaka bis-salah, Allah kata. Jangan ingat diri kita saja, family kita, keluarga kita. Ini satu tanggungjawab yang besar. Kita pergi surau, pergi masjid 5 waktu, anak kita, sebahagian keluarga kita tak berapa kisah tentang azan pun. Ini satu benda yang mesti kita baiki sama-sama. Wallahu alam. Saya minta maaf, tuan-tuan, tak berapa nak panjang. Bila subuh ni dah lewat, dah terang lah, sejuk pun canai ni. Terima kasih banyak-banyak kepada pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak kelemahan, kekurangan, kekhilafan itu di atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.